Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kumpulan kami adalah Hadanah Kes Mal di Mahkamah Syariah di negeri-negeri di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Zaki Kushairi bin Muhammad Halim, Nur Ain Hanani binti Abdul Rahman, Nur Zahidah binti Sahili dan Najihatul Najwa binti Johar. Pendahuluan, Kesmal adalah tuntutan oleh seseorang di mahkamah syariah berkaitan dengan perkahwinan, penceraian, hadanah dan harta benda seseorang. Kesmal boleh dimulakan dengan saman dan permohonan. Seseorang yang ingin membuat tuntutan mengenai sesuatu kesmal hendaklah mengemukakannya di mahkamah syariah tempatnya bermastautin. Secara umumnya, setiap negeri mempunyai peruntukan yang hampir sama berkenaan dengan kesmal kerana asas kepada kesmal adalah bersandarkan kepada hukum syarak. Pembentangan kali ini akan memfokuskan kepada kes hadanah berbeza negeri. Hadanah dari sudut bahasa bermaksud rusuk, dada ataupun sisi badan. Dari segi istilah pula, menjaga dan mengatur urusan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri serta memelihara anak daripada perkara bahaya dan kebinasaan. Okey. Hukum dan dalil pensyariatan hadanah adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang itu melainkan menurut kemampuannya. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan seorang ayah kerana anaknya. Dan waris pun berkewajipan demikian. Apabila keduanya ingin menyapih, iaitu sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa di atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Had umur hadanah. Pertama, Syafi'i, masa pemeliharaan anak yakni hadanah tidak ditentukan. Manakala Maliki, masa hadanah itu mulai anak lahir sampai baligh dan bagi anak perempuan sampai ia kahwin. Manakala Hanafi, masa hadanah itu 7 tahun bagi anak lelaki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Terakhir, Hambali, masa hadanah itu 7 tahun bagi anak lelaki dan anak perempuan. Hak hadanah dan upah hadanah. Terdapat dalil di dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 6 yang menjelaskan hak hadanah boleh diberikan kepada ibu, nenek sebelah ibu, ayah dan nenek di sebelah ayah, ibu dari datuk sebelah ibu, ibu dari datuk sebelah ayah, saudara perempuan di sebelah ibu dan saudara perempuan di sebelah ayah. Bagi upah hadanah, upah bagi yang melaksanakan hadanah adalah diwajibkan kepada orang lain yang menyusukan, mengasuh dan menjaga anak tersebut. Manakala tidak boleh diberikan upah kepada seorang ibu yang atas sebab mendapat nafkah dari suaminya. Contoh kes hadanah di wilayah persekutuan. Kes Bashirah binti Ishaq lawan Zawawi bin Zakaria tahun 2015. Fakta kes, pihak-pihak telah bercerai secara fasakh dan mereka dikurniakan 4 orang anak sepanjang perkahwinan mereka. Sebelum perceraian, plaintif telah membawa seorang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan bersamanya keluar daripada rumah, tetapi telah mengembalikan anak lelaki ke rumah defendant. Isu bagi kes ini ialah siapakah yang lebih berhak menjadi penjaga kepada anak-anak. Dalam kes ini, hakim bicara memutuskan bahawa hak penjagaan anak ketiga dan keempat diberi kepada plaintif iaitu ibu, manakala hak jagaan anak pertama dan kedua diberi kepada defendant iaitu ayah. Plaintif dan defendant diberi hak lawatan dan bermalam secara bergilir-gilir. Bagi cuti persekolahan yang panjang, 1/3 hari diberi kepada plaintif, 1/3 hari kepada defendant dan 1/3 hari lagi untuk sesi pembelajaran anak-anak. Bagi cuti perayaan Hari Raya Aidilfitri juga adalah secara bergilir-gilir di mana pada tahun 2013 diberi kepada plaintif dan tahun 2014 kepada defendant dan begitulah pada tahun-tahun berikutnya. Contoh kes hadanah di Selangor.
kes AK lawan NZB tahun 2020 3 LNS 1. Fakta kes adalah pihak-pihak telah bercerai secara fasah dan sejak perceraian tersebut, anaknya yang berusia 6 tahun telah tinggal bersama defendant iaitu ibunya, dan defendant telah menafikan hak plaintiff untuk berjumpa dan bersama anaknya selama tempoh melebihi 3 bulan. Isu dalam kes ini adalah, yang pertama, adakah plaintiff sebagai bapa layak untuk mendapatkan hak jagaan kekal terhadap anaknya yang berusia 6 tahun? Dan isu yang kedua, adakah defendant telah hilang kelayakan untuk menjadi hadinah? Alasan penghakiman, oleh kerana anaknya belum memayis iaitu baru berusia 6 tahun, maka peruntukan yang terpakai adalah Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Peruntukan ini memperuntukkan bahawa ibu adalah pihak yang paling berhak menjaga anak kecilnya. Walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada Seksyen 83 dan 84 iaitu mengenai kelayakan ibu tersebut. Plaintiff tidak hadir sepanjang perbicaraan dan dalam pernyataan tuntutan plaintiff tidak mempertikaikan sebarang isu kelayakan defendant sebagai khadinah, maka mahkamah berpuas hati bahawa defendant sebagai ibu tidak hilang kelayakan. Mahkamah juga melihat kepada kemaslahatan anak tersebut berdasarkan Seksyen 87(2A) dan Seksyen 87(3). Anaknya telah tinggal bersama ibunya sejak lahir, maka mahkamah juga menimbangkan kebajikan anaknya dengan tidak bertukar-tukar hak jagaan. Tambahan pula, plaintiff merupakan warga negara Nigeria yang hanya bergantung kepada visa untuk tinggal di Malaysia. Maka mahkamah berpendapat ibunya lebih wajar menjadi hadinah dengan tidak menafikan hak lawatan kepada plaintiff selaku bapanya. Seterusnya, contoh kes Hadadah di Terengganu. Dalam kes Azizah lawan Sufian tahun 2012, isu kes yang pertama adalah sama ada kes diteruskan tanpa kehadiran defendant ke mahkamah. Kedua, sama ada kegagalan defendant hadir ke mahkamah mengakibatkan ia menghalang mahkamah daripada membuat keputusan. Ketiga, sama ada mahkamah tinggi berbidang kuasa dan berkompeten untuk mendengar serta menentukan hak jagaan anak. Alasan penghakiman bagi kes ini, pertama, plaintiff adalah merupakan ibu kandung anak tersebut dan beliau adalah orang yang paling berhak menjaga anak tersebut yang masih kecil. Sebagaimana hierarki kedudukannya telah ditetapkan Seksyen 86 Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985 Enakmen. Yang kedua, plaintiff juga telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang hadin atau penjaga. Plaintiff merupakan seorang muslimah yang berakal, cukup umur, berkelakuan baik dan tidak pernah disabitkan apa-apa kesalahan jenayah. Plaintiff sekarang ini seorang guru dengan pendapatan sebanyak RM3,500 sebulan. Plaintiff dan anak tersebut tinggal bersama ibunya yang juga nenek kepada anak tersebut di Kuala Terengganu. Rumah tersebut mempunyai 7 bilik tidur dan 4 bilik air dan berhampiran dengan kawasan orang ramai serta selamat untuk didiami. Semasa plaintiff bekerja, anak tersebut akan diletakkan di bawah jagaan sepupu plaintiff yang bekerja sebagai pengasuh. Yang ketiga, tidak ada sebab atau keadaan yang menyebabkan plaintiff hilang kelayakan sebagai seorang hadinah. Tiada satu sebab daripada 5 sebab atau situasi yang digariskan dalam Seksyen 82 Enakmen wujud pada plaintiff. Plaintiff dalam kes ini belum berkahwin lagi setelah bercerai dengan defendant. Sekalipun plaintiff berkahwin, hak jagaan masih belum gugur sekiranya kemaslahatan anak tersebut lebih terpelihara di bawah jagaan plaintiff. Contoh kes hadanah di Pulau Pinang, yakni kes Hafizah Indra lawan Jamaluddin tahun 2001. Fakta kes, plaintiff telah memohon hak hadanah, nafkah anak dan muta'ah serta harta sepencarian terhadap defendant. Defendant mengetahui permohonan yang dibuat, akan tetapi tidak menghadiri perbicaraan yang lain selepas menghadiri perbicaraan pertama sahaja. Isu kes ini, pertama, mahkamah mempunyai kuasa untuk meneruskan perbicaraan tanpa kehadiran defendant. Kedua, adakah hak hadanah diberi kelayakannya kepada plaintiff selaku ibu? Ketiga, adakah plaintiff juga layak untuk menuntut nafkah anak? Alasan penghakiman bagi kes Hafizah Indra lawan Jamaluddin. Pertama, mahkamah mempunyai kuasa dan budi bicaranya seperti yang termaktub di dalam Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Pulau Pinang 1999 Seksyen 121 Subseksyen B. Jika apabila mana-mana tindakan dipanggil pendengaran, defendant tidak hadir, mahkamah boleh tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya. Alasan penghakiman kedua, hak hadanah masih diberi kepada plaintiff yakni ibunya kerana syarat dan kelayakan masih munasabah untuk hak itu diteruskan. Setelah itu, defendant juga gagal mengemukakan apa-apa keterangan dan dakwaan dalam menafikan kelayakan plaintiff sebagai hadinah. Mahkamah juga telah memanggil anak-anak untuk memberikan keterangan oleh kerana mereka telah memayis dalam memilih siapakah hadinah mereka.
Berkenaan dengan keterangan anak-anak ini dirujuk pada Seksyen 84(2) Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 1985 pindaan tahun 1993. Alasan penghakiman ketiga, kelayakan plaintif dalam menuntut nafkah anak diberikan oleh kerana plaintif merupakan hadinah dan defendant sebagai seorang bapa wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang meliputi segala keperluan anak-anak seperti pakaian, perubatan dan tempat tinggal berdasarkan Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 1985 pindaan tahun 1993 pada Seksyen 72(1). Hasil perbandingan. Dalam kes pertama, hak hadanah diberi kepada ibu dan ayah mengikut jantina anak-anak demi menjaga kemaslahatan dan kebajikan anak-anak. Dalam kes kedua pula, ibu mendapat hak hadanah kerana ibu merupakan yang lebih layak, lebih-lebih lagi ayah bukan berwarga negara Malaysia. Dalam kes ketiga pula, hak hadanah diberi kepada ibu kerana keberadaan ayah yakni defendant tidak diketahui sepanjang prosiding berjalan. Dalam kes keempat pula, ibu yang merupakan plaintif juga mendapat hak hadanah disebabkan ibu tidak hilang kelayakan. Kesimpulan daripada keempat-empat kes tersebut, faktor utama hak penjagaan anak ialah kebajikan anak-anak yang mengambil kira umur dan jantina serta kemahuan anak-anak tersebut. Kesimpulannya, di dalam perbincangan kes-kes mal iaitu hadanah yang berlaku di beberapa negeri iaitu oleh Persekutuan Selangor, Terengganu dan Pulau Pinang, jelaslah bahawa hak hadanah sememangnya diberi keutamaan kepada ibu, melainkan atas sebab-sebab kuat yang menjadi terhalang dari mendapatkan hak hadanah tersebut. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah SWT iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Tambahan juga, para fiqh juga telah menegaskan bahawa ibu diutamakan dalam menangani permasalahan hadanah secara dasarnya, melainkan ada sebab lain yang menggugurkan hak hadanah tersebut. Sekian, terima kasih.